بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. الحمد لله, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita menyambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad, kitab terjemahan pada jilid yang kelima, muka surat 282. Faslun, yakni fasal. Adapun petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam saat minum ini minum air lah, termasuk salah satu cara menjaga kesihatan yang terbaik, ya, menjaga kesihatan dengan minum. Jadi maknanya beliau sallallahu alaihi wasallam biasa minum madu, yakni madu yang dicampur dengan air dingin, ya, yakni al-mamzuj, al-asal al-mamzuj bil ma'il barid, adalah air yang dengan air yang sejuk, kan? Madu campur air sejuk lah. Itu termasuk kiat ataupun cara lah menjaga kesihatan tubuh yang tidak bisa dicapai oleh pengetahuan para pakar medis. Ni madu yang diminum dan bercampur dengan air liur, ya, bisa menghilangkan dahak. Yang ni kahak kan, kalau kita ada macam kahak yang pekat apa semua tadi kan, batuk kahak, minum madu, ya, madu lebah lah, tentulah madu yang original lah kan. Jadi kita hari ni kita dalam kerisauan lah, ya kan, datang su'zon dalam diri kita. Bila kita nak beli madu, kita fikir ini ori ke tak ori, ya kan. Jadi melainkan kita dapatkan madu daripada kawan kita yang betul-betul kita kenal dia, kita tahu dia dapat supply madu yang original. Sebab ada di antara sahabat-sahabat yang terkena, kan, dia maknanya dia makan madu tu, maknanya dia berterusan dengan makan madu, tapi kerana madu tu madu tiruan, akhirnya mendatangkan penyakit lah bagi dia. Sehingga dia sakit, dia tanya pada kawan yang jual tu, madu yang awak jual kat saya ni original ke palsu, tiruan? Jadi orang tu beritahu, sebenarnya saya ni dah bertaubat dah. Dulu memang saya jual madu tiruan, tapi sekarang saya dah taubat dah, saya tak buat lagi dah. Elok lah kawan tu dah sakit dah pun, ya. Jadi ni masalah kan. Jadi kita pun semakin risau. Jadi kalau ada kawan-kawan yang kita dapat pastikan, dia jamin pada kita bahawa apa yang dijual itu adalah ori, yang asli, tidak tiruan, maka kita belilah. Kita pun beli dan minum. Tapi kalau kita ada was-was, kerisauan tadi, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan, sehingga kita boleh ikut sendiri orang yang pergi ambil madu kat pokok tu. Tu memang kita confirm lah. Atau yang ambil madu tu abang kita ke, adik kita ke, saudara kita ke, kan, dia pergi ambil, tu lain cerita lah. Jadi buat macam mana kita berhati-hati kan. Tapi terpulanglah pada diri masing-masing, macam mana dia nak percaya ataupun tak percaya tentang madu original ataupun tak original kan. Sebab kita tengok kan, benda ni jadi macam satu kerisauan. Sebab kita tengok kan, di Saudi sana pernah dia orang tangkap kan, pemprosesan madu tadi, dia buat madu campur dengan minyak sintetik apalah, minyak enjin lah apalah kan. Jadi benda yang memudarat kan. Sebab tu bila orang makan, minum madu tadi, dia akan datang berbagai penyakit, bukan jadi penyembuh, bahkan dia jadi penyakit yang memudaratkan lah, bahaya tu. Baik, madu ni asalnya bagus lah. Allah sebut dalam Al-Quran kan tentang lebah kan, tentang lebah dalam Al-Quran surah An-Nahl tu. Jadi bila kita minum, dia akan mana boleh pecahkan, dia hancurkan kahak tadi kan, yang pekat tu. Mencuci lambung. Lambung ni maksudnya perut kita, mi'dah kita dia cuci, ya kan. Sebab tu dalam hadis ada seorang sahabat kan, dia saudara dia sakit perut kan. Jadi Nabi SAW suruh minum madu. Dia kata tambah lagi sakit perut, cirit-birit kan.
Nabi suruh mandu tadi. Nabi suruh minum lagi. Mana dia berlaku lagi apa nama ciri birik tadi, sehingga beberapa kali dia ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sadaqa Rasulullah, ya, wa kadzaba batnu akhika kama qala Rasulullah benar dan perut saudaramu berdusta. Mana yang gitu. Dan ialah dia akan mencuci, mungkin dalam perut itu ada madah atau sumber-sumber, ada benda-benda yang tak elok, yang tak diperlukan oleh tubuh, maka dikeluarkan, dicuci perut tadi. So dia kata mencuci lambung, cuci perut kan. Saya pasti tak ingat hadis tu riwayat siapa. Sekarang saya cuba nak cek tengok. Sekarang terlintas lintas dalam hati saya tentang hadis apa nama sahabat tadi. Saya nak tengok saya kaji apa nama okey, hadis ni hadis riwayat Al-Bukhari. Naam. Okey, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia kata, inna akhi istatlaqa batnuhu. Dia kata saudara saya ni apa nama dia ni ciri birit. Istatlaqa batnuhu maksudnya dia ishal, kan, buang air ciri. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isqihi asalan. Maka dia pun bagi, Nabi kata bagilah dia minum madu. Fasaqahu, maka dia pun bagi saudara dia minum madu. Faqala inni saqaituhu falam yazidhu illa istitlaqan. Dia kata saya dah bagi saudara saya minum madu, tapi tidak menambahkan melainkan ciri birit. Faqala, maka kata Nabi SAW, sadaqallahu, Allah benar, wa kadzaba batnu akhika, dan perut saudara engkau itu dusta. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Okey. Begitu juga dalam Muslim pun ada jugalah. Kemudian tapi dalam riwayat lain dia 3 kali dia sebut, ya. Dia datang misalnya habis suruh minum madu, lepas tu dia pun balik, dia kali dia apa nama dia bagi saudara dia minum madu cerit. Kemudian kali kedua macam tu, kali ketiga macam tu, ya, sampailah kali ketiga lah dia datang juga Nabi kata sadaqallah, benarlah Allah, wa kadzaba batnu akhika, dan dustalah perut saudara engkau, isqihi asalan. Maka dia pun bagi minum lagi, fasaqahu, bagi minum, fabara'ah, maka sembuh, ya kan, sembuh apa nama ciri bilik tadi. Jadi makna di sini bersesuaianlah dengan apa yang disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala di sini, maknanya mencuci lambung, dia mencuci perut. Okey. Jadi berdasarkan hadis Bukhari tadi, mungkin dalam perut dia ada benda-benda yang perlu dikeluarkan dari perut, maka dia makan madu, dia proses-proses dikeluarkan sehingga habis benda yang tak baik tadi daripada perut dia, maka jadi eloklah selepas tu, kan, cuci perut kan. Ini dia. Jadi sebenarnya kita punya usus ni kan dah berapa lama kan kita dah guna dia, kita dah makan dia keluar, makan keluar. Jadi tentulah ada sisa-sisa ya apa nama karat-karat kotoran tadi kan yang lekat di usus tu. Sebab tu dia orang sebahagian kawan-kawan kita dia ada macam dia panggil apa nama perubatan secara dia gunakan enema ni maksud dia gunakan kopi untuk bersihkan usus dia. Dia masuk daripada digunakan air kan, sahabat kita kan yang buat macam tu. Mungkin kita juga pernah buat kan, guna macam satu tank kecil tu kan, letak air dan tu air kopi ya. Kopi original lah. Kopi dia digoreng, yang kopi dia ditumbuk-tumbuk, direbus dengan air tadi, maknanya dimasukkan getah paip yang kecil tu kan. Lebih kurang paip dia macam ni lah, getah dia kan. Dia masukkan ke dubur dia. Kemudian dia buka lah saluran air tadi, maka air tu masuk dalam perut dia, maka dah lama masuk dia tahan tadi, maka dia pergi bilik air, maka dia keluarkan apa yang ada dalam perut tadi. Ada dia panggil enema kan, air tu. Maknanya ada sahabat-sahabat kita yang buat macam tu, dia pun rasa kelainan lah pada tubuh dia, ada keringanan kan, dibersihkan usus tadi kan. Itu cara dengan digunakan kopi, ya, kopi yang original lah, bukan kopi yang tiruan tu kan, tak. Ini contoh dia. Baik. Jadi ada Dr. Sulaiman Nordin kan di Kajang sana, dia apa nama kenalkan apa nama cara yang macam ni kan, macam apa nama dia panggil
perubatan tu lah, enema tu kan, jenis macam cara untuk cuci usus lah, begitu. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian jadi dia kata di sini, dan menghilangkan kotoran yang lengket pada lambung, masa lambung pada usus perut kita lah, serta mengenyahkan berbagai kotorannya, kan? Usus kita ni dibersihkan, gitu. Baik. Menghangatkan tubuh agar stabil. Kan, madu kan, jadi maknanya kalau tubuh kita sejuk je, dia hangatkan tubuh. Ni Abdul Azim cikgu ni daripada Kuala Nerang kata, payah nak dapat madu ori lah ustaz. Sila-sila dapat madu bercampur gula. Ini yang kita risau. Okay, ini yang berbahaya bagi tubuh badan kita. Melainkan kita dapat pergi ambil sendiri. Macam saya, insya-Allah saya ada saudara saya, abang anak tiri kepada ayah saya, dia ambil madu. Tapi payahlah, susah dapat. Jadi sekarang ni baru dapat sekarang. Dia jual sebotol kecil RM70. Tapi dia memang dia ambil betul lah. Ni. Saya pun dah dapat tapi tak ambil lagi dekat Penang sana. Belum balik ambil. Dah ada lah tapi belum ambil. Okay? Tapi tahu lah, saya dah pesan semua tahu dekat saya sebotol kecil tu. Madu yang original lah. Ni abang tiri saya yang ambil je. Susah dapat, dah lama, dah hampir setahun saya minta ke dia, tak ada. Baru ni telefon begitu dah dapat. Dia simpanlah botol kecil. Tak tahu lah botol kecil besar mana, saya pun tak tengok lagi botol kecil. Madu original. Tapi itulah risau kita kan. Macam cikgu Abdul Azim, Abu Abdul Azim, cikgu. Jadi begitu, maknanya memang betul lah. Kalau kita tengok rumah madu tu pun kita confuse lagi kan. Kita masih was-was lagi nak dapatkan madu tersebut. Risau. Melainkan kita sendiri tengok depan mata kita, tu memang berak siwa lain tapi payah lah. Kan? Tapi kita boleh pun kalau ada kawan-kawan yang ambil madu, kita nak ikut sekali. Kan, saya tu main ikut kan. Boleh je kalau kita nak pergi. Nak yang original kita puas. Sebab ada sahabat ni, memang ada sahabat yang sakit terus. Kan, kena sakit terus. Sebab apa? Makan madu tiruan ni. Sebab apa? Orang yang jual tu sendiri mengaku setelah dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, eloklah kawan kita pun sakit lah. Ini. Baik. Menghilangkan berbagai sumbatan pada tubuh serta memperbaiki kondisi liver. Liver kita, hati kita, ginjal, kan, dan kandung kencing. Kan? Ni. Pudi kencing lah. Madu lebih baik bagi lambung. Lambung ni perut. Perut. Dibandingkan segala bentuk manis-manisan lainnya. Hari ni kan, makanan kita ni macam-macam lah manis kan. Manis gula. Kan? Jadi gula tu adalah sesuatu yang tak baik lah untuk tubuh kita. Dan dikatakan ia juga merupakan makanan bagi kanser kan. Dikatakan macam tu lah dengan research kajian dia. Jadi gula ni hakikat dia tak bagus untuk tubuh kita. Kalau kita dapat berhenti makan gula kan, tu dia lah. Kena ada ganti. Jadi kalau berhenti macam tu tak ada ganti, kita jadi macam terkejut lah. Sekarang dia ada ganti dengan stevia kan. Manisan stevia. Tapi manis jugalah. Tapi taklah macam gula yang dibuat dengan bahan kimia. Kan, pemutih tadi kan. Asal gula bukan putih macam tu. Asal gula ni dia merah, hitam macam tu kan. Tapi dia masukkan kimia tadi, maknanya pemutih tu jadi putih lah. Klorok tu kan. Putih gula tu kita minum, kita guna untuk bancu teh dan sebagainya. Lepas tu datang penyakit pada kita. Kan? Jadi kencing manis dan sebagainya lah. Gitu. Jadi kalau kita boleh tinggalkan gula ni, dia punca penyakit lah. Kan? Gitu. Tapi tukarnya sekarang dengan stevia. Jadi kalau kita minum manis pun, maknanya ialah kita kata nasi kita tu bergula kan. Nasi kita makan tu, dia ada gula, tapi gula yang kita tak rasa, tak nampak lah. Macam kita makan pulut tapai kan. Tapai, pulut yang diletakkan padanya ragi kan. Proses penapaian tu mengeluarkan gula yang ada dalam pulut tu, sehingga bila kita makan dia sungguh manis bergetah. Manis bergetah kan. Gitu. Ini contoh dia. Hanya saja madu memang berbahaya bagi orang yang terkena penyakit kuning kerana tajam. Penyakit kuning kan, penyakit kuning typhoid kan, kalau kita tahu kan, hati bengkak tu kan.
Bila penyakit kuningnya sudah amat parah, bahkan bisa jadi akan menambah parah. Oh, mana dia bukan untuk semua lah. Kan? Ada yang tak sesuai, penyakit yang tak sesuai dengan madu. Untuk menetralisirnya, nak neutralkan dia, kan? Madu tadi bisa dicampur dengan cuka buah. Kan? Kalau kita hari ni kita makan apple cider kan? Cuka buah. Jadi maknanya saya sendiri mengamalkan apple cider ni. Kan? Jadi maknanya 1 minggu tu dalam 1 botol saya minum sikit-sikit lah. 1 botol berapa ml, 750 ml ke ataupun 1 liter ke yang jenama Bragg tu kan, Bragg, BRAGG tu. Saya minum campur air lah. Jadi alhamdulillah, maknanya kita memang rasa lain lah, kan? Jadi begitu bagus. Di mana cuka buah ni, di antara cuka apple ataupun cuka kurma kan. Tapi kita biasa dengan cuka apple kan. Tapi sekarang cuka kurma pun boleh dapat. Tapi tak tahulah. Saya sendiri tak tahu ada persamaan ke ataupun ada perbezaan kan di antara cuka apple dan cuka kurma tadi kan. Tapi bagus. Hakikatnya cuka ni, al-khal ni bagus. Dan Nabi SAW pun makan. Kalau makanan ketika Nabi SAW ada hadis kan. Jadi ni'mal idam al-khal. Maksudnya ketika tak ada apa-apa lah nak makan ni di rumah kan. Nak makan roti tak ada apa nak makan. Ada apa? Ada kata cuka dah. Cuka pun lauk lah. Kan? Cuka pun boleh jadi lauk. Ni dia. Cuka buah. Kerana cara itu madu kembali menjadi berkhasiat dan berguna sekali. Jadi maknanya kan, kalau kita ada madu, kita boleh campur dengan cuka apple. Ambil cuka apple lah dalam 1 sudu ke, ya. Jadi letak air lebih kurang 1 gelas ke setengah gelas, terpulang lah pada cita rasa masing-masing kan. Mungkin berdekat permulaan kita ni tak biasa lagi, tapi kalau dah biasa kan, biasa mungkin kita boleh suku gelas cuka apple tadi. Kita masukkan air dingin, air biasa lah, air dingin ke air sejuk kan. Kita letakkan madu lebah, kita kacau-kacau, kita minum lah. Dia bermanfaat, ya. Kerana dengan cara itu madu kembali menjadi berkhasiat dan berguna sekali. Ini Ibn Qayyim sebut pada kurun yang ke-8 Hijrah dulu lah. Sekarang dah kurun ke-15, ya. Kurun yang ke-15 ni maknanya dah 7 kurun dah kan yang berlalu kan. Lama tu. Maknanya ni yang disebut. Meminum madu jauh lebih bermanfaat daripada mengonsumsi berbagai jenis minuman lain yang diproses dari gula atau kebanyakan berasal daripada gula, sukar. Kan? Arab pakai sukar kan? Gula ni sukar lah. Jadi gitu. Jadi madu lebih baik lah. Jadi itulah sebaiknya di rumah kita ni, setiap rumah ni ada madu lebah. Itulah macam cikgu cakap tadi lah. Payah nak dapat madu hari ni kan. Dan sila-sila dapat madu bercampur gula. Kalau kita nak belikan orang asli, sama ya. Lagi risau. Kita tengok orang asli ni, kan, dia jujur tak? Dan gitu. Tak semuanya lah. Susah kan, susah. Hakikat dia susah nak dapat yang ori ni. Sebab dia bukan senang nak dapat. Tapi ada lah kawan-kawan yang declare, dia kata, dia kata memang lah, kalau kita masuk ke dalam hutan tu banyak madu kita boleh dapat. Wallahualam. Mungkin ada orang boleh sampai dalam tu, tapi hakikatnya masing-masing dia tahu kehendak hati dia macam mana lah. Itu dia. Terutama sekali bagi yang belum terbiasa mengonsumsi minuman tersebut atau tidak biasa menerimanya pada tubuh mereka. Kan tak biasa, contohnya nak makan Fanta ke, cordial orange ke, apa nama lagi, sirap manis ke apa kan. Jadi sebagai orang dia tak biasa dengan benda macam tu, minum-minum terus sakit, demam dan sebagainya. Bila mereka terpaksa meminumnya, semua minuman itu tidak akan sama serasinya dengan madu. Tak sama. Madu ni sesuai untuk untuk kita semua. Sudah yang disebutkan tadi lah. Bahkan tidak bisa mendekati khasiatnya minuman-minuman manis yang bergula lain kan, 100 plus lah, apa lagi, Fanta lah, apalah, minuman-minuman bergula ni kan. Jadi maknanya tak sama dengan air madu tadi. Memang yang menjadi dasar di sini adalah faktor kebiasaan. Maksudnya dia apapun kembali kepada kebiasaan kita lah.
Contohnya, orang Islam tak biasa makan biawak, kan? Tapi ada orang tak Muslim ni dia makan biawak, okey je. Cuba kita rasa lagi biawak tengok. Bukan biawak dog tu. Biawak yang belakang rumah kita tu kan. Jadi kalau rumah kita rumah hutan kan ada biawak-biawak tu. Dan tu bukan makanan kita, itu tidak halal. Tapi orang tak Islam ni makan benda tu. Okey je dia makan. Ya. Bagi dia sebab dia dah biasa perut dia macam tu. Nanti orang makan ular lah apa kan. Kenapa orang tak biasa makan? Jadi macam-macam. Gitu. Orang yang tak biasa makan satu makanan, dia cuba nak makan. Dia tak jadi macam terkejut kan perut dia tadi. Dia yang menjadi dasar di sini adalah faktor kebiasaan. Kebiasaan itu bisa membangun pondasi, kan? Maksud dia sebab dia biasa kan. Dia biasa tak kisahlah, dia boleh makan. Kalau sebelah Thailand sana macam-macam dia makan kan. Makan kerengga lah apalah. Macam tu. Ular lah apalah. Biasa orang makan ular telur selah kan. Tapi dia orang tak tahu lah, buang racun bisa dia potong-potong goreng, buat sup lah apa dia buat makan. Okey. Bagi dia apa? Perut dia macam tu. Sebab tu dia kata apa? Kebiasaan itu boleh membangun pondasi, tetapi juga bisa menghancurkan pondasi yang ada. Dia boleh merosakkan juga. Ini dia. Kemudian minuman yang dikomposisikan, maksud yang bercampur antara yang manis dengan yang dingin, yang sejuk, khasiatnya amat baik bagi tubuh. Kan, tapi tak tahulah sejuk dia macam mana, sejuk dalam tea ais ke apa ke. Sebab kalau Shinsei kan, pakar apa nama Cina punya tabib kan, depa tak benarkan pesakit depa nak minum ais. Dia tak benarkan minum ais sejuk, mungkin ais kot lah, tak boleh. Ataupun ais sejuk yang biasa. Jadi Shinsei dia kata tak boleh minum ais sejuk. Sebab apa? Sebab badan kita dalam badan kita ni panas. Bisin juga panas kan, darah tadi. Bila masuk sesuatu yang sejuk, dia akan dikiaskan dengan besi panas. Bila disiram kepadanya air, apa jadi? Itu wallahu ta'ala alam. Itu dia punya research dia macam mana, kita tak tahulah. Kita tak boleh cakap apa. Baik, macam-macam kajian kan. Yalah, mungkin sebagai orang dia tak sesuai baginya ais tadi, ais sejuk. Dan sebagai orang dia kata aku tak boleh hidup tanpa ais. Tak tahulah, wallahu taala alam. Tapi disebut ni yang dingin, air yang dingin, tak tahulah air suhu dia yang macam mana. Suhu bilik ke, suhu yang kita kata tahap beku ke, tak tahu macam mana. Khasiatnya amat baik bagi tubuh. Kata Ibn Qayyim di sini lah. Manis yang dingin. Khasiat dia amat baik untuk tubuh. Bahkan termasuk salah satu kiat. Kiat ni cara lah. Cara terbaik menjaga kesihatan. Kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah. Bahkan termasuk salah satu kiat terbaik menjaga kesihatan, menjaga stamina tubuh kita, energi tubuh, liver dan jantung. Minuman seperti itu bisa amat serasi dengan tubuh, bahkan menjadi sandaran kesihatan tubuh. Kalau minuman memiliki dua sifat tersebut, yakni manis dan dingin, bisa juga berfungsi sebagai makanan tambahan dan sekaligus membantu proses masuknya makanan ke seluruh anggota tubuh secara optimal. Ini apa yang dia sebut sini. Air dingin bersifat lembap, dapat meredam panas, dan menjaga kelembapan alami tubuh. Ini dia. Di samping juga mengganti unsur-unsur tubuh yang hilang. Ada macam dehydrated tu kan, kehilangan air daripada badan semua tadi, ada yang berganti balik. Kemudian dia melembutkan makanan dan memberikan unsur makanan untuk dapat menembus pembuluh darah, kan? Supaya maknanya ada keperluan zat-zat tadi sampai ke anggota kita lah, dalaman tadi. Kemudian kalangan medis berbeza pendapat
apakah tubuh itu bisa disuntik? Yang ni boleh disuntik oleh gizi, yang ni zat makanan. Maksudnya masuk zat makanan pada tubuh kita ni. Boleh ke tak? Boleh. Ada dua pendapat lah dia kata. Sebahagian kalangan medis, yang ni ahli perubatan lah, tabib, menyatakan bahawa tubuh memang bisa menerima suntikan gizi, ni zat makanan, dengan dasar realitas ni yang realiti lah, yang mereka saksikan, yang tajribah, berdasarkan tajribah, pengalaman, research yang berulang-ulang, kajian tadi kan, pengamatan yang berulang-ulang, yang mereka saksikan bahawa tubuh itu bisa tumbuh kan. Tubuh kita ni kan, maknanya dia boleh menggembang, dia boleh mengecut. Kita macam kita tak boleh, tubuh tu dia rasa macam dia rasa ada gemuk, ada kurus kan. Gitu. Dia boleh bisa tumbuh, bertambah besar. Kan tubuh badan tadi kan kita kecil, besar kan. Dan bertambah stamina-nya. Tenaga bertambah bila tubuh semakin membesar, tenaga makin bertambah lah. Contohnya masa kita kanak-kanak, kita tak kuat macam sekarang. Kan? Bila kita dah dewasa, gitu. Tengok dia kata, terutama sekali pada masa-masa tubuh betul-betul berhajat kepada gizi tadi, zat makanan tu. Kemudian antara binatang dan tumbuhan itu adalah titik temu pada banyak hal. Antara haiwan dan tumbuhan ada banyak persamaan. Di antaranya adalah kemampuan berkembang biak. Kemampuan berkembang biak. Maksudnya dia boleh membiak. Begitu juga tumbuhan kan. Tumbuhan dia boleh membiak. Haiwan pun boleh membiak. Manusia pun boleh membiak. Ni. Menerima suntikan gizi dan mengambil kestabilan. Gizi disebut zat makanan kan. Itu. Tumbuhan memiliki kekuatan iritabilitas yang tidak balas atau sensitivitas serta aktivitas yang serasi, tidak balas, yang serasi. Oleh sebab itu tumbuhan cukup disuntik dengan air, disuntik gizi dengan air, zat dia dengan air. Sebab dengan air dia akan membesar kan. Daripada dia benih tersiram air, siram, maka dia membesar. Jadi air tu jadi gizi dia, zat dia, sehingga dia boleh membesar dan membiak. Ni. Jadi sebab itu tumbuhan cukup disuntik dengan gizi air. Disuntik gizi dengan air. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kita nak ingkari, tak boleh kita nak mengingkari, tak dapat kita nak mengingkari bahawa haiwan juga memiliki semacam makanan dari jenis tumbuhan. Nampak tak? Jadi kan haiwan dia makan kan daripada tumbuhan tadi, atau bahkan merupakan makanannya yang paling sempurna. Kambing ni makan daun pucuk-pucuk kan. Macam lembu makan rumput semua tadi kan. Itu makanan mereka yang paling sempurna. Jadi mereka yang ahli medis tadi menegaskan bahawa mereka tidak mengingkari akan energi gizi yang kebanyakan ada pada makanan. Mereka tak ingkari benda tu. Namun yang mereka ingkari adalah statement bahawa air tidak mengandungi gizi. Mereka kata, ada orang kata air tidak ada apa-apa zat kan. Jadi mana itu yang mereka ingkari. Sebab apa? Sebab kan? Macam haiwan dan tumbuhan tadi, begitu juga manusia kan perlukan air. Sampai 75% tubuh kita ni berhajat kepada air. Gitu. Sebab tu kalau kita tak minum satu hari, mana boleh kan. Dia kering. Tapi makanan, kalau dia tak makan satu hari, kita boleh tahan lagi. 2 hari boleh tahan lagi, ada air kan. Itu banyak. Kalau air Zam-Zam lagi hebat lah kan. Sebab ada riwayat daripada sahabat yang dia sebulan minum air kan, jadi gemuk. Gitu. Tak ingat hadis tu. Saya ingat hadis Abu Hurairah kan, yang dia minum air Zam-Zam.
dicek oleh hadis tu, saya rasa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia minum air Zam-Zam. Ya. Begitu. Baik. Bahkan makanan sendiri dapat mensuplai gizi dari unsur air juga. Ya, dapat membekalkan zat daripada unsur air juga. Tanpa air, suplai gizi tidak akan berjalan. Maksudnya air keperluan utama lah. Mereka menegaskan kerana air adalah materi kehidupan bagi haiwan dan tumbuhan. Maknanya haiwan, manusia, tumbuhan semua berhajat kepada air. Ini keperluan utama. Ya? Tidak diragukan lagi bahawa segala sesuatu yang lebih mendekati materi suatu haiwan pasti akan lebih mudah menjadi makanan baginya. Ya. Bagaimana pula materi itu? Materi ini macam benda lah, unsur. Itu adalah unsur dasar daripada haiwan tersebut, yakni air. Air adalah merupakan unsur dasar kan, untuk haiwan, untuk manusia, untuk tumbuhan. Sebab tu Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah kata dan air dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup daripada air. Ini Allah sebut dalam Quran. Maka bagaimana mungkin dapat ditolak bila unsur gizi makanan itu terkandung dalam materi yang menjadi dasar diciptakan segala yang hidup secara mutlak. Apa dia? Yakni air lah. Air. Kemudian mereka menegaskan, ini Ibn Qayyim sekarang dijelaskan perbezaan pendapat di antara ahli medis atau atibak, para tabib kan. Dia kata mereka menegaskan, kami menyaksikan sendiri orang yang kehausan. Ya? Saat merasakan kepuasan selesai meneguk air dingin. Nampak tak? Bila dahaga yang amat sangat bila dia minum air sejuk kan, dia rasa puas. Ni stamina, semangat dan tenaganya datang kembali. Bahkan ia mampu untuk tidak makan sementara waktu. Ni dengan air tadi. Ia sudah biasa merasakan manfaatnya meski baru meneguk sedikit air sahaja. Dan air itu dapat bagi tenaga dekat dia. Namun kita bisa mendapati bahawa orang yang kehausan tidak bisa mengambil manfaat daripada makanan, mesti berjumlah banyak kan. Walaupun makanan banyak, depan macam-macam jenis makanan, tapi tak ada air. Macam mana? Air tak ada. Tak boleh minum kan. Berbeza dengan makanan tak ada air, ada beza. Walaupun makanan banyak sedap macam mana, tapi tak ada air tak boleh. Kemudian bahkan tidak mampu mendapatkan kembali stamina dan suntikan gizi daripada makanan tersebut kalau tak ada air. Kita tidak bisa memungkiri bahawa air dapat membantu gizi makanan menembus ke seluruh organ tubuh dan anggota badan. Dan bahawa suplai gizi hanya bisa sempurna dengan bantuan air. Kan ini keperluan belalah air ni. Kita justru mengingkari orang yang menganggap bahawa air tidak memiliki kandungan gizi sama sekali. Ini dia kata kita tak setuju. Pendapat itu menurut kami lebih mirip pengingkaran terhadap masalah insting, masalah dalaman ni. Ya kan? Masalah naluri, al-umur al-wijdaniyah. Itu dia. Perkara dalaman. Ya. Jadi mengingkari perkara yang memang tak boleh nak diingkari kan. Begitu. Sebab nalurinya mana yang mengatakan iya, tapi zahirnya mengatakan tidak. Mana boleh. Segolongan kalangan medis lain memungkiri unsur gizi dalam air. Tak ada langsung berita sifat gizi zat dalam air, tak ada langsung. Mereka beralasan dengan berbagai hal. Di antaranya kerana pasukan air semata, tidak maksudnya kerana
tambahan air, tambahan air atau masuk air semata tidaklah cukup. Sama sekali tidak bisa menggantikan fungsi makanan. Dia berkata langsung tak boleh nak ganti fungsi makanan. Ini satu kumpulan pula. Air juga tidak bisa membantu pertumbuhan anggota tubuh. Agak ni hujah dia bah. Tidak bisa mengganti sel-sel tubuh yang hilang akibat proses pembakaran, serta berbagai hal lain yang memang tidak disangkal oleh seluruh pakar gizi, pakar zat makanan. Pasukan gizi air, maksudnya supply, maksudnya air tu, tambahan air tu, zat air tu memang mereka fahami sesuai dengan jenis sifatnya. Pada air yang bersifat lembut dan ringan. Jauhar ni maksudnya material air tu lah. Yang bersifat lembut dan ringan. Dia tak ada apa air. Tak ada zat. Padahal kita tahu ada air mineral kan. Air yang dalamnya ada kandungan mineral. Air mineral adalah air yang sepatutnya lah. Kita minum berbanding dengan air RO kan. Reverse osmosis tu dia tak ada mineral kandungan apa. Dia kosong. Kita minum hak tu yang keluar dia tak ada zat mineral apa. Ada pun air mineral ni kan, harga dia pun mahal sikit lah. Gitu. Jadi pasukan gizi air tentu saja sesuai dengan kapasitas air itu sendiri. Maksudnya penambahan bahan zat dalam air itu tentu saja sesuai dengan jenis kadar air itu sendirilah. Bahkan realiti lah juga membuktikan bahawa udara yang lembab dan dingin, lembut dan nikmat saja bisa memberi pasukan gizi tambahan gizi zat tadi. Kemudian sesuai kadarnya. Kita rasa udara yang sejuk, segar kan, kita rasa tubuh kita pun segar. Rasa bertenaga. Bau yang wangi juga bisa menjadi sejenis gizi juga. Wangian tadi kan. Maksud dia boleh menjadi menimbulkan tindak balas imun dalam tubuh kita tadi. Dia jadi macam segar. Jadi cium bau hidung yang wangi kita rasa macam cergas, rasa segar, semangat. Itu dia. Dia membantu sistem imun dalam badan kita untuk berkembang baiklah. Wangian tadi, sebab tu Nabi SAW suka wangian tadi kan. Jadi kita pakai wangi-wangi lah. Pasukan gizi dari air lebih terlihat dan lebih ketara daripada itu semua. Jadi maknanya bahagian air itu maknanya lebih ketara lah daripada yang lain. Air itu keperluan utama kita lah. Sasaran pembahasan ini adalah bahawa air dingin yang dicampur dengan unsur pemanis. Ini dia. Sasaran kita. Seperti madu, kismis, kurma atau gula bisa berubah menjadi lebih berkhasiat untuk tubuh, menjaga kesihatannya. Oleh sebab itu minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang dingin dan manis. Ini dia. Kita pun suka yang manis dan sejuk kan. Suka sejuk, manis. Apa kita teh ais, lagi apa, Milo ais, Wali ais, macam-macam ais. Ais bawa ABC, ais kepal dan sebagainya. Air yang tawar hanya mampu memberi reaksi yang berkebalikan dari itu, kan? Dia tak sama dengan air yang manis lah. Itu. Air yang sudah didiamkan semalaman, maksudnya air yang telah disimpan. Macam kita ni kan, lagilah kita ni air yang berklorin, kan? Air yang ada klorin. Jadi maknanya sebab tu dia rumah yang ada tangki-tangki air tu baguslah. Ya, disimpan 2-3 hari dalam tangki tu, klorin dia habis kan. Sebab tu maknanya kalau kita tengok proses orang nak buat baja kompos kan. Proses buat baja kompos ni tak guna air klorin. Sebab dia mematikan bakteria kan, klorin kan bunuh bakteria kan. Jadi bakteria baik pun, baik ke jahat ke habis semua mati. Dia guna maksud dia macam nuklear lah. Kan. Habis dia bom mati habis kan. Jadi gitu. Sebab tu dia orang nak buat baja kompos ni, dia orang guna air yang yang bukan berklorin lah.
Jadi kalau air paip ni maknanya dia akan simpan lebih kurang dalam 3 hari sehingga klorin dah habis klorin tu kan, boleh gunalah untuk apa nama, nak siram baja kompos dia tadi, untuk bantu bakteria kan, yang dalam EM tu kan, untuk mereputkan apa sisa-sisa makanan tu menjadi baja, dipanggil baja kompos kan, gitu. Baik, ini kata dia lah. Jadi air yang sudah didiamkan, disimpan semalaman lebih berkhasiat daripada yang diminum saat didapatkan secara langsung. Ni. Saat memasuki kebun Abu Haytham bin Tayhan, Nabi SAW bertanya, Nabi SAW, ada sisa air yang terdinginkan semalaman dalam girbah kulit tidak? Nabi tanya. Adalah hadis ni. Dalam kita punya yang kitab Arab asal ni, kan Nabi SAW tanya dia, ni Nabi kata, hal min ma'in bata fi shannatin, ya, Nabi kata, ada tak air yang telah disimpan semalaman dalam kirbah, dalam karung, dalam bekas air yang dibuat daripada kulit. Itu maksud dia. Shannah ni bekas air yang dibuat daripada kulit kambing kan, begitulah. Ini fa'atahu bihi, maka dia pun bawalah air itu kepada Nabi SAW. Fashariba minhu, maka Nabi pun minumlah daripada air tersebut. Rawahu al-Bukhari wa lafzuhu, dan diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafaznya ni, in kana indaka ma'un, sekiranya ada di sini kau air, bata fi shannatin, yang telah didiamkan, disimpan selama semalaman dalam bekas tu, wa illa qara'na. Dia kata, jika tidak kami akan terus minum langsunglah daripada bekas ni, air yang ambil sekarang ni kan, daripada perigi ni. Kalau ada air yang simpan semalaman, air tu lebih afdal. Mari sini, nak minum. Air yang sudah didinginkan semalaman tak ubahnya seperti adonan yang sudah diberi ragi. Maksud dia, ragi ni yeast lah. Dia maksud dia, kan kita nak buat roti kan, kita nak buat roti, bukan dia tepung macam tu saja. Dia mestilah kita masukkan air, kita uli, masukkan air, kita masukkan garam, kita masukkan yeast kan. Jadi maka kita gaul, kita uli, kita perapkan sekejap 10 minit, kita uli lagi, kita perap lagi, biarkan 10 minit, kita uli lagi sampai jadi kenyal kan. Dia sebati dengan air dan ragi dan garam tadi, ke telur ke apa ke, gitulah. Jadi air yang telah disimpan semalaman, dia macam tepung yang telah diadun lah, yang telah diuli dan telah disimpan untuk dibuat roti kan. Dia akan berkembang cantik kan. Jadi bila kita buat roti, dia jadi roti, jadi kembang cantik macam tu. Sementara air yang langsung diminum saat didapatkannya tak ubahnya seperti jamur, dia kata. Jamur ni apa dia kata? Okey. Tadi bimanzilati al-fatir. Air yang diambil terus daripada perigi lah. Di samping itu, berbagai unsur tanah dan bumi memang terpisah dari air bila sudah diendapkan satu malam. Kan? Ini kelebihan dia, mana dia simpan air semalaman tadi. Mana unsur tanah dan bumi terpisah daripada air bila sudah diendapkan satu malam dan dahulu.
Kan, dan dahulu bila dicarikan air, zaman dululah, Nabi SAW memilih air yang sudah didinginkan semalaman. Aisyah menceritakan sering dia ambil air tawar dari sumur Suqiyah. Kita ingat masa kita kecil-kecil dulu kan, di rumah kita ni, dulu rumah kita bukan ada paip-paip ni kan, tak ada. Rumah kita semua air sumber daripada telaga ataupun daripada sungai. Dan di rumah kita ada tempayan, kan? Biasanya di rumah kita ada tempayan kecil ataupun tempayan besar lah, yang digunakan untuk meletakkan air dalam tu. Orang Kedah kata guri. Ada guri kan. Ni cikgu tahu ni. Guri di rumah ada guri. Perkataan Kedah ni dia panggil guri. Ya kan? Kita di sini panggil tempayan lah. Sama ada tempayan kecil ataupun yang besar kan. Tapi air tu memang sejuk. Sebab dia buat daripada tanah kan. Seramik tu dia buat daripada tanah. Jadi saya pun ingat lah di rumah saya, mak saya tu ada. Kan dulu ada macam tempayan kecil kat dapur tu. Disimpan air dalam tu. Sejuk air dia. Kan? Lepas tu kita minum dalam gelas, apa nama? Gelas aluminium. Aluminium ke gelas aluminium kan? Gelas tu lah. Kan? Gelas tu saya ingat. Sampai saya tengok sampai 30 tahun tu ada lagi gelas. Tapi sekarang saya tak tahu ke mana gelas tu. Sampai 30 tahun saya tengok gelas tu ada lagi. Sampai dah mak meninggal saya tak tahu lah gelas tu ke mana lah. Kan? Ada dua. Memang minum air dalam tu dia sejuk. Kan? Dia macam aluminium macam tu lah gelas dia tadi. Tak ni kita panggil stainless steel kan. Tapi dia cakap tahan. Sampai saya tengok tu lah. Sampai umur 30 tahun pun boleh nampak lagi. Gelas tu masih digunakan lagi. Sekarang tak tahu ke mana. Wallahualam. Tempayan tu pun dah tahu, tak tahu ke mana. Mungkin dah pecah ke apa-apa. Sebab dulu kita guna air telaga, sungai kan. Sekarang kita guna air paip kan. Terus buka dekat sinki tu, terus tahan air. Enamel. Kan? Benda tu lama kan. Sekarang baru saya teringat. Sebelum saya tak teringat pun. Dia sebut tentang ni baru saya teringat. Ada gelas tu. Maknanya tahan lama. Sejuk. Kita minum ada sejuk saya rasa. Gitu. Baik. Ini barang-barang sejarah kalau disimpan kan. Tapi tak tahu dah ke mana. Kemudian dia kata di sini, Aisyah menceritakan sering dia ambilkan air tawar daripada sumur Suqiyah. Ini kenangan-kenangan kita kecil-kecil dulu ni. Siapa yang umur 50-an ke atas, umur 40-an mungkin dia masih ingat lagi benda ni lah. Sekarang mungkin budak-budak tak tahu lah benda-benda ni kan. Tempayan-tempayan tu dulu kita letak kat depan tangga rumah kan. Rumah kita rumah jenis rumah bukan rumah bawah ni, rumah kayu, papan. Ada lantai papan, ada tangga. Jadi tepi tangga tu ada tempayan. Apa nama, untuk dia ambil air lah. Kan? Dia basuh kaki. Kita untuk basuh kaki. Kan orang panggil apa? Batuk. Kan? Melepaskan batuk di tangga. Itu cerita dia lah. Itulah cebok kan. Dia buat daripada tepurung. Tepurung kelapa tu kan. Orang tua-tua kita, tepurung kelapa tu dia potong atas, dia buat cantik lah. Dia bersihkan, dia kilatkan, dia cuci, dia jemur, lepas tu dia buat tangkal. Tangkal dia dengan kayu dia. Kan? Macam tu dia gunakan tu lah untuk basuh kaki. Sekarang kalau pergi muzium mungkin ada lagi kot, benda-benda ditunjukkan. Tapi di rumah-rumah orang tak ada lah kot. Tak simpan. Baik. Air yang berada dalam girbah ni ataupun qirbah, dalam bahasa qirbah, air yang kantung yang dibuat, air yang dibuat daripada kulit, kan? Zaman dulu lah dia guna kulit kambing yang telah dibersihkan, diikat, dijahit betul-betul, kan? Sehingga bila diisi air tak keluar lagi kan. Disimpan, digantung lah, digantung di dinding rumah tadi. Tu. Jadi atau girbah kulit lebih nikmat rasanya. Dia yang disimpan dalam bekas kulit, air dia lebih sejuk, lebih lembut rasanya daripada air dalam kendi. Kendi itu adalah yang bekas kita panggil labu sayung apa tu kan. Kalau kita macam labu tu kan, bekas labu sayung tu. Di Perak banyak lah ni tempat sayung tu kan. Tempat buat labu tu kan. Jadi maknanya disimpan air dalam bekas tu kan semalaman ke 2 malam, tak kisahlah. Kan dia jadi tutup. Jadi kita nak minum besok tuang. Minum sejuk dia rasa kan. Bahkan dulu saya ingat mak saya dia ada
macam kuali lah. Kuali macam tu lah, macam periuk kan. Nak kata kuali tak kuali, periuk tak periuk. Daripada tanah liat. Jadi mak saya selalu masak sambal tumis. Mak dulu masak sambal tumis dalam periuk tanah. Ya, dia panggil periuk tanah. Ya. Oh, tak tahulah apa dia punya kelebihan dia. Dia masak sambal tumis dalam periuk tanah tu kan. Oh, sekarang kita guna periuk yang ni kan. Tak tahulah, mungkin tak hangit ke apa ke, wallahu taala. Tapi saya teringatlah periuk tanah tu. Dia buat sambal, masak. Kan? Tu masak nasi kan. Dia jugalah. Tapi kalau yang bekas dibuat pada tanah tu, simpan air dia jadi sejuk. Atau wadah batu dan sejenisnya, bekas yang dibuat daripada batu untuk letak air. Ya. Jadi yang lebih afdal, lebih nikmat adalah yang dibuat daripada bekas kulit. Ya. Terutama sekali air dalam ghirbah kulit. Ini yang lebih nikmat. Oleh sebab itu Nabi SAW mencari-cari air yang diendapkan disimpan semalaman dalam ghirbah kulit ni. Bukan yang diendapkan dalam bejana-bejana lain. Kalau kita guna macam labu sayung tu kan, yang dibuat daripada seramik atau bekas tanah ke apa kan tu. Okey. Air yang diendapkan dalam ghirbah kulit dan sejenisnya memiliki khasiat yang halus. Kan? Tak tahulah. Kerana ghirbah kulit memiliki pori-pori. Pori-pori ni liang-liang. Kan kalau kita kata macam kulit kita kan. Kulit kita dia ada liang-liang roma kan. Kalau kulit haiwan, dia ada liang-liang dia. Ada dia panggil pori-pori. Ni Google ni jumpa lah perkataan pori-pori tu makna apa. Kan kita tekan pori-pori, tekan image, dia keluar lubang-lubang pipi yang berjerawat, bekas-bekas jerawat tu, lubang tu kan. Jadi maknanya tu dia ada liang-liang, rongga-rongga yang menyebabkan air bisa meresap ke dalamnya. Oleh sebab itu air dalam kendi yang berpori-pori, yang beruang-ruang, berliang-liang itu lebih enak daripada air dalam keramik. Keramik ni air dalam bekas keramik tu kan. Dan juga lebih dingin. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salamnya kepada ciptaannya yang paling sempurna, paling mulia jiwanya, dan paling utama petunjuknya daripada segala ciptaan lainnya, sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau SAW telah memberi petunjuk kepada umatnya untuk mendapatkan hal yang terbaik dan paling bermanfaat buat mereka, baik untuk jasmani maupun rohani mereka, di dunia maupun di akhirat. Nabi ni pilih yang terbaik untuk kita. Nabi suruh kita ikut dia. Apa yang dia buat tu yang terbaik. Apabila Nabi diberi pilihan, maka Nabi akan pilih yang terbaik. Ya kan? Itu kita tahulah sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, minuman yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang dingin dan manis. Kemungkinan dimaksudkan adalah air tawar dingin, seperti air di mata air kan, mata air kan. Dan kita suka pergi tempat air terjun, sejuk kan. Tapi sekarang ni kita dah takut, risau apa, kepala air kan. Orang buat pembalakan di atas bukit sana, buat penerokaan di atas bukit. Jadi segala kayu-kayu, ranting-ranting apa semua tu, dahan-dahan jatuh berhimpun di atas sana. Jadi apabila dia dah banyak sangat terhimpun dan hujan pun turun, maka dia akan tekanan, dia akan berlaku tekanan yang kuat, sehingga yang menahan kayu-kayu dan segala apa yang ada di atas bukit tadi akan jadi patah. Dia jadi bunyi seperti orang kata bunyi macam apa, macam guruh di langit kan. Maknanya kepala air, boom, dia jatuh sekali kan, mengejut. Jadi siapa-siapa yang ada bawah tu habislah, hancur habis, hilang habis. Ada sampai orang yang kena kepala air ni hilang terus, tak jumpa. Mungkin terbenam dalam tanah kot kan, 2-3 meter dalam tanah terbenam, cari tak jumpa lah kan, habis mati macam tu ya. Kenapa? Kepala air kan. Jadi tapi air tu memang sejuk lah, seronok kalau kita mandi kan. Air daripada bebatuan, daripada akar-akar pokok kan,
Dia turun di situ, mana kita segar. Kita rasa segar mandi situ. Tapi sekarang ni dia menakutkan kita lah. Tu dia. Jadi kepala air, bahaya. Tempat cetek ya, dekat lutut, dekat betis. Tapi kalau mari kalau kepala air tadi habis. Dia jatuh macam apa benda, tebum. Kan boleh apa nama? Hancurlah mati orang tadi. Kemudian dia kata seperti air di mata air dan sumur jernih yang memang terasa manis air dia. Dia rasa macam rasa manis air dia. Ya kan? Pernah tak? Yalah, mungkin dulu kita pernah nikmati. Kita pernah menikmati suasana yang macam ni. Tidak seperti sekarang kan. Saya ingat lagi di kampung saya dulu air sungai memang bersih lah, memang seronok kan kita mandi. Mandi mana berenang dan kita boleh minum lagi air tu. Kan? Air segar tadi. Berbeza dengan sekarang lah. Air semua bau baja kelapa sawit kan. Itu berminyak ya. Kerana beliau suka meminta dicarikan air tawar sallallahu alaihi wasallam. Namun kemungkinan adalah air yang dicampur dengan madu atau yang dicampur dengan kurma atau kismis. Ni atau dicampur dengan kurma atau kismis tumbuk. Ditumbukkan kurma tadi kan. Ada pendapat yang bahawa yang kedua inilah yang lebih tepat. Namun sebenarnya bisa mencakupi kedua-duanya lah. Air tawar biasa ataupun yang air dicampur dengan madu ataupun dengan kurma atau kismis lah. Ya. Sementara ucapan Nabi SAW dalam hadis sahih. Ya. Kita tengok matan hadis ini Nabi kata apa? Okey. Dalam bahasa Arab dia Kapan tadi kalau ada, tak apalah kita baca yang terjemahannya. Kalau ada yang memiliki air yang sudah terdinginkan semalaman dalam tirbah kulit, aku mau meminumnya. Kalau tidak, kami akan teguk langsung daripada mulut tirbah tadi. Itu maksud cedok, terus minum di situ. Ini menunjukkan dibolehkannya menenggak minuman daripada mulut kirbah. Mulut bekas air tadi kan. Begitu. Yang ini cara meminum langsung daripada mulut botol kirbah atau sejenisnya. Itu bisa saja terjadi, wallahu a'lam, saat hajat yang mendesak lah. Sehingga orang terpaksa minum langsung daripada mulut botol. Kan? Bisa juga riwayat itu menunjukkan dibolehkannya perbuatan tersebut. Kerana sebahagian orang ada yang menganggapnya makruh. Bahkan kalangan medis nyaris mengharamkannya. Kerana dianggap membahayakan lambung. Lambung ni perut kita lah. Teguk terus macam tu kan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, penulis tidak mengetahui kondisi hadis ini. Dari Ibnu Umar bahawa ia meriwayatkan Nabi SAW pernah melarang kami meneguk air langsung ke perut kami daripada mulut qirbah. Beliau juga melarang kami menyeduk dengan satu tangan. Beliau pernah bersabda, janganlah ada di antara kalian yang menjilat air sebagaimana yang dilakukan seekor anjing. Jangan minum dia malam hari langsung daripada bijana bekas kan, terus minum sebelum ia mengetahui pasti kondisi air tersebut. Takut ada ular ke apa-apa dalam tu kan. Terkecuali bila tempatnya tertutup rapat. Ini dia. Tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Kenapa? Pada sanadnya ada Baqiyah wa huwa mudallis waqad an'ana. Kemudian kata Ad-Dimyari, hadha hadithun munkar. Hadis munkar. Hadis dhaif. Okey. Kemudian hadis Al-Bukhari adalah yang paling sahih dalam persoalan ini. Kalaupun riwayat ini sahih, sama sekali tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Bisa jadi meneguk minuman dengan menggunakan tangan tidak memungkinkan saat itu, kan? Oleh sebab itu Rasulullah berkata, kalau tidak kami akan teguk langsung teguk daripada mulut qirbah tadi. Macam tu kan. Kemudian meminum air langsung daripada mulut qirbah memang berbahaya. Bila air tertumpah ke wajah dan perut yang meminumnya, tak ubahnya seperti orang yang meminum air daripada air sungai yang mengalir deras. Kan tuang macam tu kan.
Kalau seseorang meminumnya dalam keadaan tegak dari tempat air yang tinggi dan sebenarnya tidak ada bezanya ia meminumnya dengan menceduknya menggunakan tangan atau langsung dengan mulutnya. Itu cerita dia lah. Kemudian faslun, fasal di antara cara minum Nabi SAW adalah dengan posisi duduk. Itulah petunjuk cara minum beliau yang wajar. Kita sampai di sinilah. InsyaAllah kita sambung lagi lah bi'idhnillah ta'ala wa taufiqihi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.